Salam dan selamat sejahtera semua anak-anak. Kita akan sambung kelas kita pada hari ini. Masih lagi dalam bab 6 iaitu bahagian yang paling akhir iaitu kita nak lihat sistem sokongan tumbuhan daratan dan juga akuatik. Okey, mari kita lihat apakah kepentingan sokongan kepada tumbuhan daratan maupun tumbuhan akuatik. Okey, pertama adalah untuk memastikan ia tumbuh tegak. Okey, memastikan ia tumbuh tegak di sini dan mendedahkan daun kepada cahaya matahari untuk proses fotosintesis. So kita tahu tumbuhan sangat memerlukan proses fotosintesis supaya ia dapat hidup, supaya ia dapat tumbuh dengan subur. Okey, mendedahkan bunga kepada serangga dan angin untuk tujuan pendebungaan. Kemudian mendedahkan buah untuk penyebaran biji benih. Kedua, kepentingan bagi sokongan bagi tumbuhan daratan dan akuatik adalah menyokong berat tumbuhan dan juga menyediakan kekuatan untuk menentang halangan daripada angin. Mari kita lihat sokongan utama tumbuhan. Bagi tumbuhan, sokongannya terdiri daripada pertama, batang, dan yang kedua, akar. Okay. Batang tumbuhan ini menyokong berat batang dan juga daun. Manakala akar adalah tujuannya untuk mencengkam tanah supaya ia dapat memberikan sokongan kepada tumbuhan. Okay, sokongan tumbuhan kita bahagikan kepada tumbuhan darat dan juga tumbuhan akuatik. Okay, akuatik ni tumbuhan yang dalam air lah. Okay, sokongan bagi tumbuhan darat ia terdiri daripada tumbuhan yang berkayu ataupun tumbuhan yang tidak berkayu ataupun kita panggil tumbuhan herba. Okay, so kita nak lihat bagaimanakah sistem sokongan dalam tumbuhan berkayu, tumbuhan tidak berkayu ataupun tumbuhan akuatik. Baiklah, kita lihat dahulu tumbuhan darat berkayu. Apa ciri-ciri tumbuhan darat berkayu? Biasanya ia adalah sejenis pokok atau yang besar, tinggi. Tisunya terdiri daripada lignin iaitu bahan kompleks yang tegar dan juga keras. Okey, sokongan tambahan kepada tumbuhan darat berkayu, ia mempunyai akar banil, contohnya pokok durian, pokok angsana, pokok ru. Kedua, akar sokong, contohnya pokok pandan, pokok banyan, pokok ara. Dan yang ketiga, akar jangkang bagi pokok bakau. Ini adalah untuk tumbuhan darat berkayu. Okey, kita tengok gambar ya. Okey, kalau gambar begini, ini adalah akar banir. Okey, gambar yang kedua, akar sokong. Macam mana pula bentuk akar sokong? Ya, itu adalah bentuk bagi akar sokong. Okey, yang ketiga, tu akar apa tu? Itu adalah akar jangkang seperti dekat pokok bakau. Bagaimana pula tumbuhan darat tidak berkayu? Okey, ciri-cirinya ia bergantung pada air untuk sokongan kerana air ini memberikan kesegahan yang memastikan ianya tegak dan juga tidak layu. Sokongan tambahan bagi tumbuhan darat tidak berkayu. Okey, bagi pokok timun dan pokok labu, sulur paut. Batang yang melilit bagi pokok seri pagi dan juga pokok peria. Akar cengkam bagi pokok deduit ataupun pokok orkid. Batang berongga bagi pokok betik. Okay, kita tengok contoh gambar. Gambar ini menunjukkan apa? Akar cengkam. Ini akar cengkam. Gambar yang kedua, nampak tu melilit-lilit, batang melilit. Gambar yang ketiga, itu adalah sulur paut. Dan gambar yang keempat, nampak tu dia berongga, batang berongga seperti pokok betik. Itu adalah dia punya sistem sokongannya.
Seterusnya kita lihat bagi tumbuhan akuatik. Ciri-ciri bagi tumbuhan akuatik ia adalah tumbuhan yang tiada tisu berkayu. Sokongan utama bagi tumbuhan akuatik adalah daya apungan air, tisu aerenkimia iaitu sel berdinding nipis dan membentuk ruang-ruang udara di dalam batang dan juga di dalam daun. Dan juga tumbuhan akuatik mempunyai batang berongga dan besar. Contohnya pokok keladi, bunting dan juga pokok teratai. Okey, yang ni kita lihat pokok keladi bunting. Okey. Okey, yang ini adalah kiambang. Itu antara contoh-contoh tumbuhan akuatik ya. Okey, yang ini adalah teratai. Bagaimanakah kita boleh menentukan usia tumbuhan? Okey, kita ada pelbagai cara. Cara yang pertama adalah pokok yang ingin ditentukan usianya itu kita tebang. Okay, kita tebang pokok tu. Tebang. Kemudian pokok dipotong merentasi batang seperti pada rajah ini. Kemudian kita akan lihat terdapat gelang pada batang pokok. Nampak macam gelang ni kan. Kita kira gelang. Okay. Satu gelang itu adalah mewakili 1 tahun. Begitulah cara kita mengira usia tumbuhan. Okay, jadi cara yang pertama adalah kita mengira gelang pertumbuhan yang dilihat pada batang tumbuhan berkayu yang ditebang. Okay, ada tak cara lain? Okay, ada. Kita tengok. Cara yang kedua iaitu pokok itu kita tidak tebang. Kita tak tebang pokok. Pokok tidak ditebang. Tetapi kita korek menggunakan gerudi yang khas. Kita korek. Okay. So, pokok digerudi sehingga 75% mata gerudi ataupun separuh ukur lilit pokok. So, mata gerudi dikeluarkan dan gegelang pertumbuhan dikira. So, dengan cara ini, ia akan menyelamatkan pokok daripada ditebang. So, seperti dalam gambar rajah, kita ada satu mesin gerudi khas. Okay. Kita akan korek pokok itu dengan menggunakan gerudi khas ini. Kemudian kita keluarkan bila kita korek sehingga lebih kurang 75% mata gerudi. Kemudian kita keluarkan dan kita kira gegelang pertumbuhan dikira tu dengan cara kita keluarkan dia punya mata gerudi. So di sini kita boleh lihatlah berapa tahun usia pokok itu. So cara ini adalah cara yang baik kerana kita tidak tebang pokok. Kita selamatkan pokok daripada ditebang. Baiklah, akhir sekali mari kita lihat apakah hubung kait sistem sokongan dan kestabilan dalam tumbuhan. Kestabilan tumbuhan, pokok yang stabil, dipengaruhi oleh dua faktor. Pertama adalah pusat graviti, faktor pusat graviti, dan yang kedua faktor keluasan tapak. Sama jugalah seperti haiwan kita pernah belajar hari tu. So untuk pusat graviti, semakin rendah pusat graviti, maka semakin stabillah tumbuhan itu. Semakin luas tapak ataupun semakin besar luas tapak, semakin stabillah tumbuhan itu. Mari kita lihat tumbuhan berkayu. Tumbuhan berkayu, sistem sokongannya memberikan sokongan dan kestabilan pada pokok besar dan tinggi. Biasanya tumbuhan berkayu ni ada pokok yang besar dan tinggi, macam contoh pokok durian. Jadi akar banir dan akar jangkang yang kukuh menjadikan pokok besar berdiri tegak dan stabil. Sebab tu kita akan lihat tumbuhan berkayu yang besar dan tinggi ni kebanyakannya mempunyai akar banir ataupun macam pokok bakau dia ada akar jangkang. Dan akar ini akan menjadikan pokok besar itu berdiri tegak dan juga stabil. Okay, bagi tumbuhan yang tidak berkayu ataupun tumbuhan herba, sistem sokongannya seperti sulur paut dan batang melilit yang membantu pokok
untuk mencapai kawasan yang lebih tinggi. Dia akan cuba untuk pokok itu akan cuba untuk mencapai kawasan lebih tinggi. Sebab apa? Sebab dia boleh dapatkan cahaya matahari. Sebab itulah sistem sokongannya adalah sulur paut dan batang melilit. Akar sokongan juga mampu menyokong tumbuhan herba yang rendah untuk stabil. Bagi tumbuhan akuatik, okay, sistem sokongannya terdiri daripada ada tumbuhan yang mempunyai batang berongga sebagai sistem sokongan supaya ia boleh menjadikan pokok itu terapung. Ada juga yang mempunyai batang yang lembut dan nipis membolehkan tumbuhan yang tenggelam kekal tegak dan stabil serta boleh meluntur dan membengkok di dalam arus. Dan daun yang halus pula mengurangkan rintangan air agar pokok lebih stabil. So cuba awak perhatikan kalau tumbuhan yang dekat air, tumbuhan akuatik, bagaimana dengan rupa atau bentuk daunnya. Daunnya kebanyakannya adalah halus supaya dapat mengurangkan rintangan air. Jadi pokok tu kan duduk dalam air, dia akan jadi lebih stabil. Baiklah, setakat itu dulu untuk hari ini. Kita akan cuba buat pelbagai contoh-contoh soalan untuk mengukuhkan lagi pemahaman kita dalam bab 6. Okey, sekian. Terima kasih semua.